Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung untuk pengajian syarah Al-Sunnah wal Jamaah, akidah Al-Sunnah wal Jamaah pada muka surat 578 di bawah tajuk yang di bawah bab yang ke-76, Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang memberontak terhadap pemerintah. Jadi perkara ini dalam muqaddimah helaian pertama di bawah tajuk ini telah disebut bahawa secara umumnya taat kepada pemerintah yang dilantik dengan sah itu termasuk dalam perkara yang wajib, dan itu adalah ajaran besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, di sini pada muka surat 579 di sini disebutkan beberapa contoh fatwa dari ulama tentang pemberontakan itu. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tidak boleh keluar memberontak terhadap ulil amri. Mana kita nak memisahkan diri, nak menyatakan bahawa kita berlepas diri sehingga ke peringkat memberontak terhadap pemerintah yang dilatih dengan sah itu, dia mesti ada beberapa syarat. Yang pertama, pemerintah itu melakukan kekufuran yang jelas, nyata, setengah-setengah kitab di atas, sehingga kita orang awam pun boleh jelas hukum, tak perlu kepada dapat maklumat daripada majlis fatwa ke, terang sangat. Terang sangat. Sebab ada jenis kufur tu yang tidak terang. Kadang-kadang perlu kepada penjelasan daripada ulama. Ni tak ni kufran bawah, mana kufur yang nyata. Satu hadis pertama tu telah riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Tu disebut tu kan, illa antarau kufran bawaha. Mana kufur yang nyata. Yang kedua, tidak ada kesamaran tentang kufurnya. Bukan fasik, bukan mana kufur yang nyata. Jelas. Dia pertegah kali ke, bukan fasik. Yang ketiga, jelas-jelas dia melakukan dengan terang-terangan, bukan takwil. Dia tak sebut pun takwil, dia tak ada pun. Memang dia buat tu kan. Tu buat jelas lagi dia, bukan takwil. Dan kita pun kita nak kata perbuatan itu kufur, tak perlu kita takwil. Jelas perbuatan itu kufur. Sebab setengah-setengah kufur kita kata perbuatan ni boleh membawa kufur. Tak, memang perbuatan itu kufur. Tu makna kufran bawah. Maknanya jelas sungguh lah. Sebab tu anak guna bahasa mudah, tak perlu pada majlis fatwa. Tak. Kita orang awam pun boleh tengok. Kalau ada berlaku begitu daripada pihak pemerintah, bolehlah kita berlepas diri. Sehingga kalau ada kemampuan tu boleh memberontak. Yang keempat, ada bukti dan dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' tentang kekufuran perbuatan itu. Jelas. Mungkin kita orang awam tak lihat, tapi kita tahu ni jelas daripada Quran. Yang kelima, ada kemampuan untuk keluar dari mereka. Ada kemampuan untuk keluar memberontak maksudnya. Sebab tu dalam hadis, kalau berlaku sampai ke tahap ini dan kita tidak mampu untuk memberontak terhadap kerajaan yang kufran bawah, kalau kita boleh melarikan diri masuk dalam hutan misalnya, maka pucuk-pucuk kayu, kita kata minum air daripada akar-akar kayu, itu lebih baik lagi. Apa tu? Biasanya kerajaan ini kalau dia melakukan kufur yang nyata, biasanya pengalaman dalam kerajaan Islam dulu yang pernah terpengaruh dengan ajaran sesat ini, dia akan paksa rakyat dia. Dia akan paksa rakyat dia ikut dia. Misalnya pernah kan, zaman kerajaan kena penyakit Mu'tazilah tu, siapa bunuh ulama. Bila ulama tu tidak sehaluan dengan mereka, mereka paksa ulama mengeluarkan fatwa dalam bab akidah yang sama dengan akidah mereka. Imam Ahmad, Imam Syafi'i hampir kena pukul, Imam Ahmad mati kena pukul.
Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, apakah boleh keluar untuk memberontak terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam? Boleh ke tidak? Dia tidak melakukan kufran bawah, tapi dia tidak laksanakan hukum Islam. Boleh ke tidak kita keluar memberontak? Jadi jawapan dianya ni diringkaslah, penulis dia kata, penulis ringkaskan, mana ambil mafhum. Kata Syekh Al-Albani, kami buat kesimpulan begini, tidak boleh keluar memberontak pada zaman sekarang ini kerana mafsadah, kerusakan yang diakibatkan oleh keluar memberontak itu lebih besar. Mana mafsadah lebih besar lagi dengan sebab berlaku pertumpahan darah sama-sama orang Islam itu. Dengan sia-sia, tak ada manfaat. Kadang-kadang tak berubah pun kerajaan itu. Bahkan kerosakan-kerosakan tersebar di mana-mana dan tampak pengaruh yang jelek pada masyarakat kaum muslimin. Sebab tu Ana suka buat contoh dia punya Iraq tu. Sebab Iraq tu bila jatuh Saddam tu keadaan lebih teruk. Lebih teruk keadaan tu. Terai-terai umat Islam kena bunuh. Dan yang memerintah tu adalah Syiah Nusairiyah itu. Semua tu adalah Syiah Rafidah. Jadi hak sebelum jadi, tapi kukuk mana pun dia ada perancangan banyak sebab lah. Kalau kita baca dalam analisa tokoh-tokoh, rakyat memberontak tu kerana peranan media, tapi di sebalik itu semua tu dia ada peranan kuasa besar juga. Jadi dihadiahkan Iraq pada Syiah. Kesan dia apa? Teruk. Orang Islam tak ada punya, dan sebab tu tak ada punya orang Islam lagi ngaji di Iraq. Padahal sebelum tu memang hebat. Guru Ana beberapa orang belajar di Iraq memang hebat lah. Jadi tempat rujuk juga segi bahasa Arab untuk yayasan itu. Jadi itu kesan dia. Patut umat Islam kena bunuh. Syekh Abdul Aziz bin Bas, tu kita ni banyak dia mari tokoh-tokoh ni. Kena sabarlah sikit. Kalau bagi setengah orang tak itu tu. Sebab anda tak ada apa-apa pun. Dia ulama ni dia ada kelemahan dia, ada kelebihan dia. Kita ambil lebih tu. Gitu lah. Nak kira kurang, tak ada kurang belaka. Syekh Abdul Aziz bin Bas, Ana sebut ni bukan apa, sebab kadang-kadang orang kita ni melampau, kadang-kadang kena perbezaan. Iyalah, sudut kerah tu ada juga. Ana pun tak kenal kerah tu, tapi siapa kata kepada dia ada dalam website tu, dia kata Syekh Abdul Aziz bin Bas dikambus pada tahun. Dia guna bahasa. Tu tak pernah sabar lah. Kena berhati-hati kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menjelaskan tentang masalah tersebut. Yang pertama sekali harus melihat pada maslahat dan mafsadah. Kena tengok maslahat dia sebesar mana dan mafsadah dia sebesar mana. Kukuk kita nak kebaikan, tiba-tiba yang berlaku lebih teruk lagi daripada hak sedia ada. Dibimbangi begitu. Kesannya ke dia rakyat lah. Rakyat jadi teraniaya. Bila jatuh salah satu kerajaan dengan cara peperangan, dengan cara kekerasan ni, untuk pulih memang dia makan masa. Dia makan masa. Silap-silap hari bulan tak pulih. Yang kedua, yang menjelaskannya adalah ulama Ahlus Sunnah. Tu je. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak pakar kalau orang-orang terlibat dengan dia sesat. Sebab apa dia kata begini? Sebab ada setengah ajaran sesat tu, misalnya Qadiani, tak ada langsung jihad, tak boleh. Kalau kita bahas sejarah dia pun, bentukkan dia pun dengan maksud untuk supaya umat Islam ni kendur semangat jihad itu. Itu peranan dia. Yang ketiga, harus memperhatikan kaedah, mana wajib kena tengoklah. Ni kaedah ni kaedah besar ni. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ataupun manfaat. Mana kita tolak bahaya itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Maslahat pun ada, bahaya pun ada, tapi tolak bahaya tu lebih diutamakan. Kalau bahaya tu besar juga, ataupun kita tu 50%, sama-sama berat. Mana kalau kita bertindak begini, ada kebaikan dia dan ada keburukan. Sama-sama 50%. Kalau pakai kaedah ni, kita tak boleh bertindak.
Kalau kecuali kemaslahat tu besar, lebih besar daripada mafsadah, baru boleh. Ini kaedah umum dalam agama kita. Sebab apa? Sebab ni kita tidak tahu. Kadang-kadang hak kita nak molek tu tidak molek pun. Sebab tu dia kena buat anggaran dalam pemikiran tokoh-tokoh. Orang kapur tak ada nak mikir bagi lagu ni. Pemimpin-pemimpin tu kesal dia setara mana. Kalau kesal lebih buruk daripada hak sedia ada, tak boleh. Dia kena pastikan kesal tu lebih baik. Kalau sama pun tak boleh. Itu. Semua ni dalam rangka nak jaga kestabilan umat itu. Takut masyarakat awam jadi teraniaya. Yang keempat, jika akan menimbulkan kerosakan lebih besar, maka sebaiknya harus bersabar. Dah ni banyak hadis, kena sabar. Kena sabar. Bila kita sabar, kadang-kadang dengan sebab kesabaran kita tu, Allah yang maha berkuasa, dia boleh ubah suasana tu. Kena sabar. Sebab tu kaedah jadi pakar oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Dia lebih banyak pada baiki kehidupan individu tu kalau kita nak. Jadi bila kita baiki, mana kita sedang mencipta arus. Dan perubahan yang berlaku tu dia bersifat hakiki, bukan semangat dan emosi semata-mata. Bagus juga pandangan ini. Kadang-kadang kita pergi dengan semangat ni tak ke mana pun. Dia mudah kendur. Sebab apa? Sebab itu bukan tolakkan daripada amal soleh. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni salah satu contoh pihak yang ekstrim. Orang buat dosa serupa Khawarij lah. Buat dosa besar kafir. Berat Mu'tazilah. Cumanya dia kata beza dia sikitnya, nak kata kafir tu, tapi duduk di antara manzilah bainal manzilatin, duduk di antara dua kedudukan, tidak kafir tidak muslim. Gapo dia tak tahu. Anak sedia pun tak erti nak ayat tu. Tapi kukuk mana pun memang bagi dia ni kira-kira kafir lah. Tapi di hari akhirat tu duduk di antara dua tempat. Kalau Khawarij masuk neraka lalu kau tak bertaubat. Jelas lalu tak ada dah manzilah-manzilah ni. Ni antara yang ekstrim lah. Mu'tazilah ni antara pahaman dia ni, Quran ni adalah baru. Itu antara pahaman dia. Banyak lagi hal lain. Yang mana golongan Mu'tazilah ni mewajibkan keluar memberontak terhadap pemimpin atau pemerintah lah. Bila mana pemimpin melakukan dosa besar, walaupun belum termasuk, dosa itu belum termasuk kufur. Walaupun perbuatan itu tidak kufur, dosa besar, boleh dah keluar memberontak. Derah benar buat dia. Ni Mu'tazilah ni. Walaupun tidak kufur. Dan bagi mereka, alasan mereka keluar memberontak terhadap kerajaan yang melakukan dosa besar, itu termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bayang kalau dia tanam pemikiran begitu pada pengikut dia, jadilah mana kesal dia. Tak dosa besar ni boleh berlaku. Sama ada pada individu, pada kerajaan. Muka kerajaan itu individu juga hakikatnya. Manusia juga. Yang ada berlaku gitu. Sedangkan pada kenyataannya, keyakinan Mu'tazilah seperti ini merupakan kemungkaran yang besar. Kerana akan timbul bahaya-bahaya lain yang sangat besar. Baik berupa kericuhan, keributan. Gapu dia kericuhan, apa tak ada nak cari. Kalau ribut lah ayatnya. Berlaku tidak stabil lah politik dalam negara. Jadi susah. Perpecahan, pertumpahan darah. Kerawanan dari pihak musuh. Mana pihak musuh boleh menguasai kita dan sebagainya. Dan tidak adanya keamanan bagi orang Islam yang duduk dalam negara. Hal tu paling bahaya. Dia sebenarnya kalau nak sebut banyak lagi, dia rosak sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan, hubungan, banyak kau rosak. Tu bahayalah. Jadi Islam tak sih. Padahal kita kata, kalau sebab tak nak sebut, sebelum ni kan nak sebut, kadang-kadang kezaliman yang berlaku oleh pihak kerajaan tu 2-3 perkara ya. 2-3 perkara ya. Hak lain banyak lagi. Tapi kalau berlaku pemberontakan, rosak habis. Rosak habis. Nasihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata, saya nasihatkan kepada para pemuda yang mempunyai semangat jihad dan ikhlas kerana Allah, hendaklah mereka mendahulukan islah. Islah ni mana melakukan proses pembaikan dalam diri itu, dan mengakhirkan, dan kita mengutamakan islah nafs, islah diri sendiri daripada nak islah di luar. Baik, kita sendiri pun banyak masalah.
Sebab tu dia guna istilah tegakkan negara Islam, tegakkan Islam dalam diri kamu sebelum kamu menegakkan Islam dalam negara kamu. Itu isyarat kepada baiki diri. Takut umat Islam teruk benar kehidupan. Jumlah yang sedikit saja yang amal agama dengan betul. Kena baik. Kalau keadaan masyarakat terlibat dengan ajaran salah dalam jumlah yang besar, tak pihak agama, tiba-tiba naik kerajaan konon kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang bagaimana? Agak-agak. Boleh jadi macam-macam lah naik. Takut naik kerajaan Islam yang sudah terpalit dengan ajaran salah. Tak nanya tu. Tu timbul masalah lebih besar. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab itulah dalam kitab-kitab arahan-arahan sebegini. Sebab Nabi pun adalah hadis. Dia lebih kepada dakwah. Dakwah macam mana? Ajak masyarakat. Kita kena pastikan masyarakat teramai ni, biar dia tu lebih ramai yang orang panggil amal Islam secara tepat. Betul. Kena tu. Di situlah ada kekuatan dia nya. Ni kalau kita tengok kisah tak salat pun merunsingkan kita. Kalau terlibat dengan zina, merunsingkan kita. Banyak perkara. Jadi maknanya proses dakwah untuk masyarakat Islam sendiri itu perlu digiatkan. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan ini menuntut satu usaha yang tekun, yang mantap, yang berterusan dalam mewujudkan tasfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dia panggil tasfiyah. Proses tasfiyah. Nampak beramal berlaku tapi tidak tasfiyah. Banyak tak kena. Dia menganggap pergi ke kubur tu misalnya, itu agama, itu tak betul. Itu maknanya perlu ditasfiyah. Perlu dimurnikan balik amalan orang Islam tu. Ini istilah dia lah. Tasfiyah. Dan tarbiyah, yakni proses membina kendiri umat Islam, jati diri umat Islam. Jadi tarbiyah ni memanglah kalau kita tengok dari kitab, dia bagi dua, proses membina diri dengan ilmu, bukan dengan emosi semata-mata. Kerana sesungguhnya amalan ini, aktiviti ini, tugasan ini tidak akan terlaksana melainkan oleh para ulama yang terpilih dan para pendidik yang bertakwa. Betapa sedikitnya mereka pada zaman ini, khususnya pada kelompok yang memberontak pada pemerintah. Kadang-kadang sebahagian mereka mengingkari pentingnya tasfiyah ini. Jadi tak cara mana pada amalan masyarakat. Tengok puak tak tahu. Dia kata ni isu kecil saja. Padahal daripada kecil tu dia akan jadi membarah, jadi besarnya. Tak apa ni sikit, ni tak bawa warna kapir lagi. Nanti kapir kita buat kira. Itu gong tu lagu tu. Nak nanti kapir dulu berat lah. Nak nanti teruk dulu. Jadi kadang setengah ulama dia pandai gitu. Lepas tu ulama sendiri pun setengah perkara banyak salah faham. Jadi bahaya, nanti bahaya. Anda tengok ialah katanya negara umat Islam lah, anda tak sebut negara mana. Ni kawasan Balkan lah. Kita panggil Balkan, Arab panggil Balkan itu. Ada tu siapa sambut di atas nama kerajaan. Mana menteri dia sambut. Buat baris perbarisan tentera nak sambut apa dia? Rambut Nabi siapa tu. Atas nama negara, pemimpin, ketua. Kalau kita Malaysia ingat Perdana Menteri, presiden dia. Cium rambut, joget, bunyi suara je gitu dalam video. Semua tonton pakat cium rambut Nabi. Ya Allah, kau rambut Nabi tak saja kau gitu bagi anda tidak sesuai lah. Sebab kau tu tak jelas. Kalau kita bincang akhirat tak masuk lagi. Dalam bab kitab tabarruk kalau kita bincang itu tu dia akan ada bab khusus tu. Ada bab khusus tu. Tetap kau itu. Masih ada lagi. Kalau ada, sebab dia begini. Dalam kajian ulama sekitar 400 tahun tak silapnya sebelum tak ada di 400 atau 300 tahun, maknanya anak-anak cucu sahabat yang memegang rambut Nabi dan kawan ni sudah tak boleh nak bukti. Dah ada setengah tu dia kata tak ada dah, rumah dia terbakar, jadi hak dia rambut Nabi ke ataupun baju-baju Nabi tak tahu. Setengah-setengah tu kerana banjir rosak, setengah-setengah tu tak boleh nak kesal di mana. Anda tengok dalam kitab begini, ada sesengah yang pegang tu dia kata menyimpan, orang panggil apa dia kata, hasil peninggalan Nabi dalam bentuk syait, dalam bentuk benda, baju besi ke apa, dia ada bahaya dari sudut tu. Bahaya macam mana? Kalau dia kepada orang-orang yang rosak, dia puja macam-macam. Setengah-setengah ulama tu dia gali tanam, dia simpan. Tak perlu, sebab kita tidak selamat dengan barang ni pun.
Kita selamat dengan jaga hadis-hadis Nabi. Tu setengah ulama bahaya. Tengok tadi dia dah kedak tahunya cium haruk rata dunia pergi. Jauh presiden dia jauh tu nang letak mata ni, tok mata. Anda tengok. Tu bahaya tu. Tak boleh kita. Tu kita kata peringkat pemimpin cilik kalau orang kampung lagu mana? Itulah dia hadirat Jadi bila dia boleh cium tu dia berasa. Mana kita ni sudah ada satu wasiat, sudah ada satu tausiah. Maknanya bermula era baru dalam kehidupan. Sudah mikir lagu tu. Lepas tu tipu syaitan malam tu mimpi selalu. Tak ada apa. Apa panggil lagu tu bahaya tu, panggil perasaan. Sebab tu mengikut kajian ulama, setengah-setengah ulama dulu dia hapuskan semua. Bapa takut bahaya. Tak apa kita tak boleh. Generasi kita lagu mana? Takut dia urus perkara itu dengan cara seperti yang berlaku tadi. Peluh Nabi unda ada air pakak minum penuh rumah. Program minum peluh Nabi. Tu program. Muslimat buat. Awak pala pengak dia ustazah hak jual ayat kana tu hak gis dia hak minum dia. Kata kak minum juga menggodok dalam rumah tu dah, tapi dia tak percaya dah tu. Dia ayat kana gini cara buat. Sebelum tu berzikir, berselawat, bang, caca selawat Nabi, macam-macam dia buat. Tu orang panggil amalan hak rekaan. Benda-benda gitulah bahayanya. Dia gini hadirat, kita kena ingat satu perkara kan. Kita kena ingat satu perkara, bila kita buat sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi dan perkara itu dibuat bukan atas nama individu dalam skala yang besar, dalam bentuk yang orang panggil berjamaah begitu, syaitan akan boleh guna untuk merosakkan kita. Tapi kalau kita buat sesuatu yang sunnah, dia ada benteng, syaitan tak boleh ganggu. Tu sebenarnya cara. Kalau tidak, kat depannya ada pula lah ikut orang buat mari. Orang buat mari tu kadang nego pun. Macam-macam. Sebab tengok sepanah sebut tu lah. 40,000 beli kain kelambu Kaabah. Anak dia kata sikit ustaz tak siapa apa semita. Klik dia tetah. Masuk sikit-sikit dalam pih anak dia. Dia ambil belakang pih anak dia tetah. Dia masuk dalam tu. So anak dia pakar tu. Siapa anak dia sebab salah pun nak pakar. Anak dia apa tu? Dia tak berlaku saja-saja dia ada tu dalam hati dia. Kosak dia lagu mana, pemahaman lagu mana, kepercayaan macam mana, cuma dia tak ada tu kau tidak tetah awak ke dia. Perkara lagu tu sebenarnya dia menyebabkan kita jadi hilang. Orang panggil pegangnya kita terhadap kebenaran. Syaitan boleh ganggu lalu. Tu bahaya sangat bahaya. Akhir sekali anak kata pada anak dia, kalau saya kau kepayan tetah buai semula lah, takut terganggu masa duduk semaya kat puasa, keletah mari benda-benda gitu. Takut bahaya. Orang lain tak ada tu email, tak ada ni kain kelambu Kaabah lepas. Maru lagu tu. Lepas tu dia berasa syaitan mari lalu. Tak salah aja. Tak ada sabit kat abu. Dia tak sabit tu dengan kehidupan agama, tak sabit. Baik. Tu baik. Cuba tengok lagi di sini. Kadang-kadang sebahagian mereka mengingkari pentingnya tasfiyah ini sebagaimana terjadi pada sebahagian kelompok umat Islam. Mereka beranggapan bahawa tasfiyah, yakni proses memurnikan amalan umat Islam itu telah hilang masanya. Lah ni payah dia nak buat tu. Zaman sudah rosak dia kata. Tak sudah tumpu sangatlah. Kita pakat jaga anak-anak kita ya. Lalu mereka berpaling ke arah politik dan jihad. Tak boleh dah duk main nak gosok-gosok ni. Kita kena main cara politik. Bila kata politik tu kan macam-macam lah tu. Pertama-tama kalau politik seperti di tempat kita lah ni kan. Kadang-kadang tu boleh tenggelam dalam sistem itu. Hilang dah normal-normal Islam itu. Takut jadi kecuali orang kuat sungguh, faham sungguh. Kadang-kadang kita tengok orang kuat apa boleh. Hilang punca tu. Dan juga jihad. Tanpa mengetahui syarat-syarat jihad telah ke mana. Jihad nak dapat mati syahid ni bukan mudah. Dia ada disiplin je. Kena tahu. Sebab jihad ni dia mesti melibatkan pemimpin. Tak boleh nak main ikut perasaan gitu. Perbuatan mereka yang memalingkan perhatian daripada tasfiyah dan tarbiyah, salah tu perbuatan tu. Sebab tasfiyah dengan tarbiyah ni dia sampai kiamat dia kekal. Kalau kita panggil lah ni mana check and balance, itulah tasfiyah tu. Buat semok ke lagu mana? Kita sebagai ulama lagu mana ni umat? Setahu mana ni umat Islam kita? Kita kata contoh lah kalau di Kelantan sejuta lebih ni. Setahu mana ni jumlah orang tak semaya? Ada tak pernah buat gitu? Tak ada.
Lepas tu hak tegah dia, hak tak boleh baca Quran. Kadang-kadang tidak menjadi agenda, sedangkan hak tu termasuk tasfiyah. Tu tidak dibuat. Kadang-kadang lebih fikir kepada ekonomi ya. Hak lain tak. Tu bahaya, tidak seimbang lah tu. Padahal ekonomi tu penting. Tapi jangan tinggal hak lebih penting daripada tu. Sebab kalau ekonomi baik pun, kalau nilai agama dalam diri rakyat itu tidak ada, tak selamat dia. Tapi kalau nilai agama dalam diri umat itu kukuh, ekonomi jatuh pun dia selamat akhirat. Betapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang bersumber dari mereka, yakni dari pemimpin, disebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajipan tasfiyah. Pemimpin itu sendiri yang bermasalah. Mana orang, kalau orang nak tiru hidup beragama pemimpin, tak boleh. Itu bukan sifat pemimpin Islam tu. Sepatutnya kalau pemimpin itu tidak alim pun, ciri orang boleh tiru, rakyat boleh tiru kehidupan beragama dia walaupun dia tidak alim. Ni tak boleh nak tiru. Tak boleh nak tiru perangai. Tu masalah tu. Sedangkan dia pemimpin. Pemimpin lah sebut orang tak panggil pemimpin, kau tak ada pengikut. Tiba-tiba patut ikut ke dia? Ikut ke dia? Kalau kita ikut pemimpin, ikut ke apa? Dia ikut semaya dia. Ikut cara dia bercakap. Tak boleh patah sikit rabuk. Patut ikut ke dia? Enggak, dia ikut ke dia sebenarnya? Masalah tu. Itulah. Kita bercakap ni bukan kita nak menyalahkan pemimpin. Ni kita bercakap dalam konteks kita orang Islam. Mana kalau pemimpin dia tahu pun, dia kena semok. Dia kena tasfiyah lah diri dia. Dan tazkiyah. Tu. Mereka condong kepada taklid dan berita dusta yang dengannya mereka banyak menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Apa ni? Salah satunya kerana mereka tidak rujuk pada ulama. Sebab dia tu umara yang tidak ulama. Kalau umara tu ulama, tu memang perfect lah kita kata. Dia bukan sekadar umara, dia ulama. Sepuluh dulu Muawiyah tu, tu lebih pada ulama, bukan sahabat. Dia pemerintah. Sehingga kalau dia kata, kalau dia sebut tentang hukum agama, orang tak terima. Sampai Ibn Abbas kata kalau Muawiyah sebut tentang fiqh tak, yalah betul tu. Betapa pengiktirafan daripada tokoh besar sahabat Ibn Abbas. Muawiyah ni antara sahabat yang kata, dia kata witir ni 1 rakaat bukan 3. Ibn Abbas kata betul. Walaupun dia berpendapat 3. Naknya Muawiyah ni bukan sebarangan orang. Walaupun kita kata dia tokoh politik, dia alim. Baik. Mereka condong kepada taklid. Dia ikut ya. Kadang-kadang macam-macam lah kita tu bimbang lah. Dan berita dusta yang dengannya mereka banyak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagai contoh, memberontak kepada pemerintah meskipun belum timbul kekufuran yang jelas daripada mereka. Tak boleh. Mungkin Nabi sebut gitu. Lepas tu lagu mana tak kita nak biar? Bukan isu biarkan, isu tangani tu. Bukan ditangani dengan pemberontakan, tapi ditangani dengan cara lain. Kalau pemerintah tu belum sampai satu tahap. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, maksud dia melakukan kufran bawah tu, kenapa bila sampai peringkat dia melakukan kufran boleh kita memberontak? Sebab kalau kita biarkan, dia boleh melarat kepada rakyat pula. Jadi buat lagu tu. Dia gini, kita kena ingat. Kalau kita baca sejarah-sejarah kerajaan Islam zaman dulu, daripada kita kata kerajaan Umawi, Abbasi dan sebagainya, memang ada hak terlibat dengan ajaran salah. Memang ada. Walaupun bukan atas nama kerajaan seluruhnya, misalnya Gabna dia misalnya terlibat dengan ajaran salah, dia akan tekan rakyat dia sesuai dengan akidah dia. Memang berlaku begitu. Baik. Sebagai penutup, saya katakan, kami tidak mengingkari, kami tidak tolak bahawa ada sebagai pemerintah yang wajib bagi kita untuk memberontak terhadap mereka. Saya terima yang itu. Ni makna penulis ni lah. Seperti pemerintah yang mengingkari disyariatkannya puasa Ramadan. Dia orang Islam tapi dia tak pernah puasa Ramadan. Kalau ada berlaku gitu. Ataupun dia buat akta, dia buat jadual kerja tu, maknanya sehingga rakyat dia tak boleh semaya jemaah. Misalnya, dia tak kata jemaah tu tak payah pergi jemaah, dia tak kata. Tapi dia buat jadual kerja, dia letak dia punya polisi negara menyebabkan rakyat ramai jadi tak boleh semaya jemaah. Dia negara Islam.
Sebagai contoh. Dia sebenarnya maksudnya tak servis mai jemaah. Contoh. Hak ni pun, mana polisi yang dia buat tu menjadi seperti mengingkari syiar. Misalnya, jadi ternafi puasa Ramadan. Menyembelih haiwan korban pada hari Idul Adha. Dia lari lah ni, lari. Dia tolak, tak boleh. Jangan buat. Dia tak pernah buat. Sebab dia kata, orang kafir jadi kecil hati. Sembelih lembu. Tak boleh buat ada sembelih binatang. Sebab agama jen marah. Agama jen tak boleh semut, tak boleh bunuh. Waktu buat jalan dia ada nyapu. Kalau tempat dia ragu, dia akan sapu dulu baru dia jalan. Berjuta pengikut dia di India. Agama jen dia panggil. Jen lah. Oh, parah. Kita kata ramanya berjuta. Nak sama ramai rakyat Kelantan. Pengikut dia. Pengikut India ni ramai. Menuduk. Jadi dia tak boleh benar dia tu. Bunuh binatang tak boleh langsung, tak kira kalau Hindu tu lembu saja tak boleh. Ni tak semua tak boleh. Dan yang semisalnya dari perkara yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini, mereka ini wajib diperangi berdasarkan nas hadis, akan tetapi dengan syarat dan kemampuan sebagaimana yang telah berlalu. Enggak, kalau dalam konteks negara kita ada ke berlaku? Tak ada. Daripada dulu pun tak ada. Maknanya anda boleh sebutlah, kalau dalam konteks manusia nak memberontak, nak menjatuhkan dia dengan cara kekerasan, memang tak boleh. Sebab terlalu banyak, tak cukup syarat, tak boleh. Kita duk kata tak betul gini, pada kita duk sini buntut dia pula. Tunggu dia lah. Jadi lagi lah nampak tak boleh. Tak mungkin setakat anda tengok lah. Sebab hari ni berat nak siapa memberontak kalau kita. Ni rengkah ni. Kufran bawah tu dia. Kufran bawah ni maknanya dia melakukan satu bentuk kekufuran atas nama secara terbuka. Semua orang tahu. Bukan buat sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi tak boleh lagi. Kalau dia buat sembunyi, kita tahu pun melalui perisikan. Tak boleh. Itu tidak secara terang. Tetapi memerangi Yahudi yang menjajah tanah yang suci dan menumpahkan darah kaum muslim lebih wajib daripada memerangi pemerintah yang mengingkari perkara yang telah pasti diketahui dalam agama ini dari banyak sisi. Kalau kita duk perhabis duit jihad untuk lawan Yahudi, tu tak apa tu kata. Tu teredah tu. Mana kalau kita perhabis duit, sebab ada anak jumpa seorang muslimat tu. Lama dia. Sebelum lama benar lah. Ani ingat kali puluh tahun. Masa lama dia tak ingat. Duit dia ni sekitar 30%. Dia bui kepada untuk Palestin. Lama dia. Bila berlaku baru ni kan, jerit dia. Tak mu tu. Ana kata insya-Allah, kata mudah-mudahan itu menjadi saham akhirat. Mana lama benar lah. Ada sebut tu. Dia tak wih lain. Ada juga dia wih, tapi biasanya dia banyak situ. Dia ni baguslah dia ni. Tidak ada tempat untuk menjelaskannya sekarang. Yang lebih penting lagi bahawa tentang pemerintah itu adalah dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Dia tu sama agama dengan kita. Kalau ada dia buat dosa besar, asalkan tidak kalau kufran bawah tu mah jadi kafir. Ni sama Islam, kena layan molek. Tak boleh. Walaupun kita tak setuju, tidak bak kufur, bukan ada bak tak belagangi ya. Tak belagangi ni makna polisi berbeza, kita tak kenal gini-gini. Memang ada. Kawan tak kenal ngak ni, hak ni tak kenal ngak ni, tapi sama Islam. Jadi kita kena urus dengan cara betul. Jangan cara betul. Tak boleh fitnah. Macam-macam tak boleh kutuk. Ana tengok dalam internet siapa kata bakal mak dia pelacur kan. Nya kata begitu. Mau tak ada nilam nah tu. Tak tahu siapa, kemudian tapi nama tu orang Islam lah. Siapa dia kata begitu, bakal mak dia ni pelacur kan. Dia tak setuju pada seorang tokoh politik. Orang Islam, anak kenal kami tu. Jauh lah dia. Cuma ada lah. Sebab tu nak kata kita tak belagang itu kadang-kadang tak belaga dari segi polisi, tak belaga dari segi pendekatan. Ni siapa perkara ni kena kufur yang nyata. Sebab tu dia sebut sini kena ingat dia tu seagama dengan kita tu. Tu. Lepas tu kita nak urus macam itulah kita kena belajar tu. Cara nak urus tu lagu mana. Boleh jadi sebahagian besar mereka atau kebanyakan mereka tidak reda terhadap pemerintah itu. Tu. Betul lah kita
Tidak berdosa kita tak suka kepada cara pemerintah dia, tak belagang. Zaman sahabat berlaku gitu, siapa perang lah. Sebab itulah Sayyidina Ali dia marah siapa dia kutuk Muawiyah, dia marah. Siapa kita kata Umar bin Abdul Aziz, siapa dia akan sebab orang itu. Ulama kata Umar bin Aziz ni dia tidak akan sebab. Kalau ada kesalahan pun yang sebab tu adalah orang yang ditugaskan. Tapi kalau seseorang itu kutuk sahabat, puji Sayyidina Ali lebih baik, Muawiyah hantuk gini, dia akan sebab gitu. Dia akan sebab gitu. Mudah ya dia tanya mu tahu mana, dia tak betul. Dia buat gini, mu tahu mana dia buat gini. Siapa dia royak? Maknanya bila kita nak sebut tentang keburukan orang, dia mesti melalui maklumat yang sahih. Nak tentu kesahihan tu lagu mana. Hak kita nak tengok dalam media tu betul semua. Betul semua. Kalau tak boleh pakar sikit rambut. Tak boleh pakar. Hak kita sebenar lagu mana tak tahu. Bila tak tahu kita tak boleh bertindak, tak boleh buat keputusan. Sebab tu Anas Ana nilai memimpin atas rasa dia bercakap ya. Tengok dia bercakap lagu mana. Kita tengok kenapa tak kena ni cakap kecek. Dulu lain kecek kita nilai semua. Tak kira lah mana-mana pihak. Sebab kalau kita nak nilai, kita nak tahu mana. Kita tak pernah bermusyawarah dengan dia. Hak atau ceramah atau pentah ni lah. Baik, tak boleh nilai memimpin terbaik atau tak baik. Sebenarnya. Tapi untuk nilai tu adalah misalnya kita ambil misal contoh Sayyidina Umar kata tengok dia kecek kalau bercanggah. Lepas tu bercanggah itu pula nilai pula sebab dalam agama kita ni ada sesuatu yang kalau berubah tu tak apa dia panggil perkara yang mutaghayyir, berubah polisi. Tak apa tu. Sebelum ni sebut gini, dari segi polisi. Tu. Tapi kalau perkara-perkara yang tak boleh berubah, sesuatu kau kena tetap. Misalnya kalau Timur ni adalah orang tanya di atas masalah mana Ustaz pemimpin. Ni melibatkan semua ni, bukan satu parti politik. Orang panggil manifesto ni. Kita nak nilai. Ni dia gini perlu kita tahu tu sebab kerana manifesto ni lah rakyat jadi benci. Kawan tu tak apalah sebab dia tak memerintah. Boleh ada orang menawarkan manifesto begitu, kalau dia memerintah boleh tak lewat juga mungkinnya. Sebab tu di sinilah kita kena pakai hadis Nabi masa membuat tawaran tu berasa boleh buat ke tak? Takut masa we tawaran tu niat tak boleh buat dah. Cuma royak juga nak tarik perhatian. Padahal dia tahu dah tak nak buat. Kalau lagu tu orang panggil dusta. Semua tu kena nilai belakang. Sebab tak anda dengar seorang tokoh politik lah. Dia tokoh akademik. Ni kita nak ayat bab ni. Nak ayatnya dia tak akan sampai ke peringkat kita memberontak. Dia kata, adalah dia kata dia pada penilaian dia semua manifesto ni ada unsur-unsur bohong. Dia pun hurah lah, menarik juga. Semua ada unsur bohong. Cumanya bezanya hak ni jadi jelas bila dia boleh merentah. Orang pesal hak ni, orang tak sama dia tak merentah. Tu ya. Sebab itulah kita yang nak terlibat, nak buat manifesto, kita boleh buat ke tidak? Kita buat dengan ikhlas ke tidak? Semua tu termaktub dalam hadis. Baik, cuba kita tengok no. Cuba kita tengok. Dalam bab cakap, hal lain pun gitu. Ni anak ambil contoh biar kita pegang. Ni akhlak, nilai akhlak. Kalau kita nak sebut sesuatu maklumat, yang maklumat tu kita tak pasti, kita tidak boleh guna bahasa pasti. Contoh, kita nak sebut satu peristiwa yang berlaku. Kita sebut tu seolah-olah orang dengar supaya kita tengok sendiri. Padahal kita tak tengok. Sebab tu orang amanah dia kata, ni maklumat saya dapat daripada sahabat saya. Dia sebut itu. Bagus tu. Jadi makna kalau berlaku, orang panggil maklumat yang tak benar pun, orang tidak akan menyalahkan dia sebab dia sebut ni hak sahaja dia cerita. Kalau setengah orang hak cuma lagi, ni hak sahabat saya cerita, kalau betul-betul lah. Tu orang yang bagus. Jadi kita dengar ni kita boleh nilai mengikut bahasa dia guna tu. Ni tak, memang betul gitu. Nyawi pula. Saya tengok berada. Tu parok benar lah lagu tu. Parok. Sebab itulah kalau kita belajar hadis kita akan jumpa misalnya seorang perawi tu bila dia yakin betul dia kata ni telinga saya dengar, mata saya tengok sendiri. Cara tu. Tu kemahna tu maklumat tu. Tapi ada setengah tu dia kata mengikut maklumat, dia panggil balaghat dalam istilah. Mengikut maklumat yang siapa pada saya. Maknanya gitu tu tidak beratlah, rengeh tu. Jadi kena berhati-hati maklumat. Dia panggil balaghat lah istilahnya. Maklumat. Tapi ada setengah balaghat tu memang sahih. Dia ada pula ilmu di situ. Baik, kalau kita ragu terhadap maklumat, kita kena sebut gini. Sebab tu Anas dia pun kadang-kadang kita sebut ni setakat ana tahunya gini. Kita wih lalu.
Jangan kita ragu-ragu, tiba-tiba kita keluarkan fakta guna bahasa yakin. Tak boleh. Tu orang panggil tidak amanah dalam proses menakalkan maklumat. Sehingga kalau kita kecek ni dia jumpa seorang di internet ni. Ni baru kelas dia nipu tapi yakin tak kau kening. Tahu kelas tak kau kening. Nampak dia tengok ke muka tu dah. Padahal dia kecek tu pelawak. Adalah kalau nak sebut je sama. Dia kata saya pergi Mesir mana-mana tak ngaji belah mana seporang tapi ilmu tu boleh. Lepas tu dia sebut pula dia pergi ngaji di Tarim, dia kata kita buat apa boleh banyak sebab kita pergi, kita tidak main kursi, kita duduk ngaji pula. Apa mana sah tu? Tak tahu mana lah kecek. Itu yang ngapuh pelik tu. Kadang-kadang barang-barang lagu ni ajak kena ingat anak ni perkara yang kita kena using lah. Ni hak using. Dalam apa ni huraya ulama kita, seseorang ni yang tidak amanah dalam bercakap ni, salah satu hukuman yang Allah kena kepada dia jadi banyak salah kecek. Tu ulama sebut. Sebab dia kata sebab tu salah satu Allah nak hina dia. Patut orang lelaki ni bila orang dengar dia kecek, orang tak terima lagi. Makna tak ada nilai tu. Aku tak dengar dia ni kecek. Tapi orang tak kata atas muka mu pelawak, tapi orang nilai. Siapa dia ayat dia ni kena beringat sikit. Tu maknanya hilang dah tu. Nilai seseorang. Kalau siapa tahap tu, kita kena tasfiyah, tarbiyah dan tazkiyah. Tambah 3 tu. No. Tu hajat kena beringat. Kena beringat. Tu kan. Mengapa para pemuda yang bersemangat itu tidak memerangi Yahudi sebagai ganti penyerangan mereka terhadap sebagai pemerintah Islam? Kok nampak semangat luar biasa tu, tapi dah lebat derma pada rakyat Palestin sekarang mana? Hak tu sepatut kena nak habis duit, nak habis tenaga. Yalah kita kata nak pergi berdakwah tu dia terlibat dengan keizinan kerajaan, tak boleh nak kita terlalu gitu, dia ada hukum. Tapi hak kita boleh buat ke tak? Kadang-kadang nekat nak jatuh ke kerajaan, sumpah kerajaan atau kafir dah. Tak kena lagu tu. Berpada-pada lah. Kena berpada-pada. Kira lah. Ni anak ni bukan nak cakap politik, tapi kira-kiranya politik lah tu dia sebut tu nak. Dulu pernah kita menghadapi satu zaman, tapi hak ni kedua-dua pihak ada kesalahan, tapi kita ingatlah keadaan. Kita tak silap berlaku zaman kita ni. Siapa perekat orang panggil kafir mengkafir. Tu kesilapan lah tu. Keluarga anak dah tak semaya belakang tu email. Beza parti. Siapa setara mana lah. Biar anak nak sebut dah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni orang faham boleh. Tak berlaku. Kalau ada pun orang tak pakar dah bagi tu. Sehingga buat balasah kecil lah. Masjid besar tak pergi. Anak jadi terkebal di surah tu. Muka kita tak ketiga pun. Masjid depan ni. Hak ni mari ni, hak ni mari temu gitu selalu paling tak paling. Hak ni lagi masjid tu masjid kerajaan. Maka kerajaan tak boleh, tak sah. Dia tak sah beriman ni. Lagu mana? Kita semaya tu tak sah belakang kita. Orang tu setara mana dalam pekah, jangan mudah-mudah. Orang fasik zalim sah lagi. Selagi dia tidak kafir. Jangan mudah-mudah. Patut dia fasik dia tak kena dia lah. Bagi lagu ni kena ingat, jangan dah. Tapi dulu pernah berlaku yang dulu kan banyak kali orang tak erti. Hak ni pun tak betul juga. Hak ni pun tak betul, campur sama-sama tak betul, berapi. Dia belanggar sampai berapi. Tapi lah ni tidak gitu dah. Ni. Dia kalau perkara tu tidak ditangani dengan baik kan, dia boleh jadi ni. Balas apa perekat, tetok dan sebagainya. Ni yang kita bimbang. Ni. Walaupun kita kata tak siapa perekat memberontak ada kerajaan. Moga dia tahu dah tak mampu kerajaan ni ada polis tentera, tapi kukuk mana pun tindakan tu sudah melampau. Siapa hak keluarga saya dia kata dia selesai kan anak dia. Kalau dia mati jangan sentuh mayat ni. Tu dia. Tapi dululah nak ayatnya. Tapi alhamdulillah ni tak. Dia mari nyakit lain lah pula ni, hak tu hilang lah tu. Orang kau cerdik mari nyakit lain pula. Cuba kita tengok lagi di sini. Saya kira jawapan mereka adalah tidak adanya kemampuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jawapan mereka bahawa mereka tidak mampu merupakan jawapan kami, dan kenyataan yang ada menguatkan jawapan kami dengan dalil bahawa pemberontakan mereka tidak menghasilkan sesuatu kecuali pertumpahan darah dengan sia-sia. Sebagai contoh apa yang terjadi di Aljazair.
Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Nuh di Al-Jazair satu ketika dululah. Adalah cerita dianya. Memberontak. Sebab dia terpengaruh dengan inilah paham ekstrim lah. Lepas tu nak banding kekuatan kajian dan kekuatan kelompok terjauh langit dengan bumi. Akhir sekali mati sia-sia. Gak mana-mana negara pemberontak ni memang dia bunuh dah. Dia tak elak saja dah. Kalau ditangkap pun dia bunuh. Tu. Jadi kita tak usah ambil pelajaran lagi daripada tu. Ana baca sejarah Al-Jazair, Algeria tu, kita baca sejarah dia. Baca sejarah dia kita pusing kok. Macam-macam lah pro kontra lah, tapi mana pun mana berlaku sekerak jalan. Sebab tu tak boleh. Tak apalah, cuba kita tengok. Memberontak pada pemerintah adalah ciri khusus pokok Khawarij dan teroris ni. Yang ni golongan yang apa dia kata? Teroris ni apa dia? Pengganah lah, kita kata pengganah. Teroris ni menumpahkan darah muslimin dan memberontak terhadap pemerintah muslimin merupakan ciri khas utama sekaligus simbol dan dari syiar paling besar firqah Khawarij. Cuba tengok lagu mana dia layak Sayyidina Ali, pokok Khawarij. Dahsyat. Ada buku khusus teban. Dia kafir Sayyidina Ali. Apa tu? Sebab Sayyidina Ali berlembut dengan keluarga Umawi. Bui jawatan dia kata. Dia kafir Sayyidina Ali. Kafir lagi. Tak ada mikimannya. Halal darah. Dan kita wajib memberontak dengan kemampuan kita. Tu kan. Namun mereka mendakwa bahawa pemberontakan yang mereka lakukan itu sebagai jihad yang merupakan amalan tertinggi dalam Islam. Tu dia. Mungkin Nabi sebutkan al-jihad sanamul Islam. Jihad ni bonggol Islam. Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah, dia kata setiap orang yang memberontak kepada imam, yakni pemerintah kaum muslimin, adalah Khawarij. Dia wihlal. Tu Khawarij, ciri-ciri Khawarij. Sebab ni ciri besar mereka, simbol mereka, syiar mereka. Dan bererti dia telah memecah belah kesatuan orang Islam dan menentang sunnah, serta matinya adalah mati jahiliyah. Tak boleh mati syahid pun kalau mati. Imam Asy-Syahrastani, siapa dia Imam Asy-Syah? Ni tokoh ilmu milal wan nihal, ulama yang mengkaji tentang agama-agama dan anutan-anutan. Dia ada khusus buku dia ni anak guna dulu dibuat kuliah untuk sukatan di Darul Kautsar. Buku dia ni. Baik, kata Syahrastani, setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati kaum muslimin disebut Khawarij. Sama sahaja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada Khulafa' Rasyidin atau setelah mereka di masa tabi'in dan para imam di setiap zaman. Inilah setengah orang kata Muawiyah tu pemberontak tu. Sebab dia memberontak terhadap Sayyidina Ali. Dia timbul isu ni. Bila disebut pada Muawiyah kata, aku tidak memberontak sebab aku tak bai'ah lagi. Pulak dah. Memberontak ni setelah kita bai'ah. Pulak dah masalah. Aku tak bai'ah lagi. Banyaklah isu-isu kita bincang di situ. Kalau kita baca kat. Panjang cerita tak ada. Sebab tu bagaimana kalau Tuk Guana lah, Maulana, lepas tu setengah-setengah ulama-ulama yang baru yang buat kajian ni, jangan kata Muawiyah tu pemberontak. Dia kata sebab Sayyidina Ali ni sudah dilantik secara sah. Tiba-tiba Muawiyah duduk di Damsyik ni, bapa keluar memberontak. Iya, kau memberontak. Siapa dia yang memberontak? Perang tu apa jadi perang? Kaji apa jadi peperangan tu. Bapa Sayyidina Ali kata mati syahid juga tentera Muawiyah. Muawiyah perang dengan dia. Tentera Muawiyah mati syahid juga. Gapo dia dalam kepala Sayyidina Ali? Dia ada sesuatu tu, dia faham. Moga dia ni lebih tinggi pada sebab tu Muawiyah kata bila Sayyidina Ali hantar wakil dia jumpa kan, dia kata tak perlu tanya aku, dia kata aku daripada dulu lagi nak banding aku dengan Sayyidina Ali memang jauh tinggi Sayyidina Ali. Aku dia tu. Sebab tu dia tidak pernah kata Sayyidina Ali tak layak, tak pernah jumpa. Cuma kenapa dia tak sebaik pada Sayyidina Ali? Orang panggil pertemuan dari segi pendekatan polisi. Isu Sayyidina Osman lah. Muawiyah kata sokong dulu aku semua sekali baru kita bertindak. Itu salah satu sebab besar. Muawiyah kata bertindak dulu. Sebab apa? Sebab pokok pembunuh Sayyidina Uthman itu telah daftar jadi tentera kamu, duduk dalam kerajaan. Bukan tak tahu.
Lepas tu adalah Sayyidina Ali kata, oleh kerana ramai sangat, beribu-ribu masuk mendaftar duduk jadi tentera. Sayyidina Ali kata, yalah, aku tak ada kekuatan. Hak tu Muawiyah kata, wilapu ija dah. Tentera kita akan turun, tangkap sore-sore. Maknanya tentera Muawiyah akan, sebab tentera Muawiyah kuat. Dia ada 5 pengkala tentera besar. Hak Aleppo ni salah satu, hak Aleppo hak nebah hancur tu. Tu salah satu hak dulu. Masih kekal lagi nama tu. Tu pengkala tentera dia. Dia kata, Muawiyah kata dia akan turun dengan tentera. Dia akan ditangkap sore-sore. Boleh lalu Sayyidina Ali tak say. Tu punca dia. Tu punca dia. Tu orang panggil khilaf dari sudut, orang panggil polisi. Pendekatan. Tu ya. Lepas tu berlaku peperangan, tu panjang cerita. Jadi nak kata dia tu buruh pemberontak sehingga halal darah Muawiyah ni, ramai ulama kata tu melampau. Sebabnya sahabat zaman Nabi 2000 lebih tak berani nak hukum Muawiyah. Tak berani nak kata Sayyidina Ali betul akhir berkecuali. Hak tu hak hidup di zaman tu. Kita baca kitab nak hukum sahabat. Sebab tu setengah ulama kata tak payah. Sebab itulah Guru Anasdi dia kata apa yang berlaku pada sahabat, kita jangan hukum mereka, kita kena ambil iktibar daripada tu. Tu ya. Ambil iktibar. Kita buat kajian ambil iktibar. Apa orang jamin syurga pun boleh berlaku gitu. Puak mana yang ada dalil? Hak tu Syiah marah tu. Setengah-setengah ulama Islam yang kriti ni, dia kata sahabat yang dijamin masuk syurga tu boleh jadi gitu. Puak mana yang dia pelaga jadi batu api? Tubiklah nama. Tubiklah nama Syiah. Hak tubik nama Syiah. Sebab tu Syiah ni kalau duduk mana-mana pakai rosak. Orang jamin mas ahli syurga pun jadi gitu. Tu hikmat Tuhan ayat ni. Puak-puak ni jangan bui muka. Kalau bui muka kan, jadi ada muka lah dia. Tak boleh je batu tak. Sebab tu ulama-ulama kita ya, hati dia tak ruai langsung. Tak ruai langsung. Imam Bukhari kata Syiah ni memang Syiah Rafidah ni. Sudut dia kata ke sahabat pada dah kita nak kata dia kafir. Sudut tu pada dah. Begitulah. Yang terakhir anda ambil lagi bawahnya sikit. Tercatat dalam sejarah bahawa pemberontakan pertama kali dalam Islam dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah, iaitu di kalangan Khawarij, yang kemudian menurunkan generasi yang berpemikiran sesat dia. Lepas tu dia wariskan pemikiran ekstrim ni kepada generasi selepas dia. Siapa lah ni? Ada semua ni ulama kata ada semua. Walaupun bukan atas nama Khawarij hak jenis pasal istilah Kelantan, istilah lokoh gia ni bagi lokoh gia bala tak boleh nak ni no. Mudah-mudah kata ada semua tu. Ujian untuk kita lah. Cuma kita urus biar kita jangan terlibat dalam kih-kih yang gini. Demikian juga tercatat pada perkembangan berikutnya tidak ada satu pemberontakan kecuali pelakunya adalah Khawarij dan Syiah Rafidah. Cuba tengok. Memang dalam sejarah kalau memberontak terhadap kajian Islam ni yang muka-muka ni Khawarij dengan Syiah Rafidah. Hari ni pula timbul cerita ke tak? Tengok mainnya Iran tuduh dia buat mari kata-kata seorang ketua tentera kan. Sebab ada ketua, anda tak pasti ketua ni peringkat mana di Saudi lah. Dia kata mana pemimpin tertinggi raja-raja Saudi asal daripada raja-raja asal daripada Yahudi. Tu kata-kata tu Iran guna. Dia kata inilah faktor terbesar kerana Saudi tidak sokong Palestin. Dia mari lalu. Dia tu cara dia. Kalau kita mudah tu Yahudinya. Patut mu kenal pun bukan mu Yahudi. Syiah tu Yahudi. Tengok cara dia. Dia pasal lagu tu. Betul dia sebut. Anda baca memang popok ni jadi masalah pada kerajaan. Popok ni. Atau orang-orang yang diracuni pemikiran oleh dua aliran sesat ini. Mereka terus mengotori barisan umat Islam dengan tampil sebagai teroris di tubuh umat. Berikut beberapa contoh aksi ataupun tindakan terorisme lah kita kata. Pemberontakan keganasan dan pemberontakan yang mereka lakukan sepanjang sejarah. Hak ni tak banyak ni. Hak dengan anda tu lebih banyak lagi. Ulama kumpul sejarah daripada zaman Sayyidina Uthman lagi kumpul. Apa ni? Berapa muka surat tu ana saling dalam kitab tu. Ni sikit lah. Tak apa ni kita tengok minggu depan. Hanya memberontak terhadap kajian Islam apa ni. Sebab tu kerajaan dah kita kena bui faham. Jenis orang panggil ekstrem ni pemikiran lagu mana. Salah satunya apa dia? Ta'assub. Tu ta'assub. Tu ta'assub dia boleh melahirkan pemikiran yang
ekstrim, tidak seimbang. Itu bahaya. Sebab tu tak boleh ta'assub. Gitulah. Okey, pemberontak ke pertama ni kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah anda cuba cari nota tu, atau kita bagi boleh baca sendirilah. Ni sikit je ni. Okey, kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ni pun nak habis dah ni. Ana tengok pokok ni, tidak kau tebal no. Jadi kita alternatif lah. Siapa dah ada lagi tak? Kira insya-Allah malam ni siapa lah kita apa ni? Ni kita ustaz bab baca dah dilanggar ni. Habis dah. Habis dah. Cuma kitab ni bagus Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Untuk tazkiyatun nah, termasuk tasfiyah juga tu kita sebut ni, dia ada berlaku dalam tu. Jadi agak-agaknya kena ada awal lah, mana habis ni boleh itu lalu kalau kitab tu ada. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.